Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ke-15. Okey, untuk soalan yang ke-15 ini dia berada di tingkatan 5, bab yang kelima di bawah tajuk kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. So, kita tengoklah kepada soalan penjelmaan F ialah satu translasi. Okey, so F ini ialah translasi. Manakala G ini ialah putaran dan juga H ini ialah pantulan. Okey. So, soalan kamu yang pertama, dia suruh kamu nyatakan koordinat imej bagi titik E, iaitu 1, -2. Okey, kita tulis dahulu. Okey, cikgu lebih suka dan kebiasaannya membuat macam ni. So, E kamu ialah koordinat 1, -2. Okey, kemudian diberi kepada kamu yang seterusnya iaitu HF. Okey, apabila diberi HF, ini adalah gabungan transformasi. Ketahuilah bahawa huruf yang belakang ini akan hadir sebagai jalan kira yang pertama. So, pastinya dia akan ada F. Kemudian kamu akan ada koordinat lagi satu dekat sini. Dan yang terakhir iaitu H. Okey. So, kamu kena tahulah bahawa apabila melibatkan huruf yang bergabung seperti ini, huruf yang paling belakang ataupun terpulanglah kamu nak kata yang hadir kemudian itu adalah gerak kerja yang pertama. So, huruf yang datang dahulu, so dia akan jadi gerak kerja yang terakhir. Okey, kita tengok F kamu ni sebenarnya apa. So, F ini adalah satu translasi. So, untuk translasi tidak menjadi satu masalah besar. Okey, kenapa cikgu kata tidak menjadi satu masalah besar? Kerana translasi ianya hanyalah tambah. Saya ataupun cikgu kenal sebagai proses tambah. So, apa yang nak ditambah? So, kita ada X dan juga Y dekat koordinat dekat sini. Begitu juga dekat sini kita ada X dan juga Y. So, kita akan tambah sajalah, iaitu 1 tambah dengan -3. So, dia akan muncul sebagai -2. Okey. Dan juga yang kedua, -2 tambah dengan 2. So, kamu akan ada nilai kosong. So, dia tak jadi satu masalah besar untuk translasi kerana cikgu menggunakan proses tambah sahaja. Tak perlu kita guna grid. Okey, so pastikan kamu tengok ataupun tambah nilai-nilai yang betul lah. X dengan X, Y dengan Y. Okey, so yang seterusnya ataupun yang terakhir iaitu H. H kamu ialah pantulan pada garis lurus Y sama dengan X. Okey, Y sama dengan X ni sebenarnya garisan condong. Okey, kalau condong, kalau ikutkan, kalau cikgu lukis pada satah kartes, dia akan jadi macam ni. Okey, so itulah dia punya graf ataupun garisan dia lah. Okey, so untuk garisan seperti ini, kalau kamu nak hafal pun boleh juga. Sekiranya garisan kamu ialah Y sama dengan X. Okey, so kalau garisan kamu ialah Y sama dengan X, kita akan terbalikkan koordinat sahaja. Okey, so kalau apa maksud cikgu terbalikkan koordinat? Dekat sini nilai kamu ialah -2 pada X. Okey, so ini kan X, so ini adalah Y. So, dia di sini dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi kosong -2. Lebih senang untuk kamu hafal lah. Okey, sekiranya garisan kamu adalah Y sama dengan X dan itu adalah garisan pantulan, so, kita akan terbalikkan koordinat. X dia akan duduk di Y. So, Y dia akan duduk di X. Okey, kalau kamu tak percaya, kamu boleh lukislah keadaan garisan Y sama dengan X ini di atas satah kartes yang ada di bawah ni. Kita boleh pinjam sementara. So, kamu plotlah koordinat -2, kosong dekat sini. So, bila kita pantulkan, dia pasti akan berada di kosong -2. Okey, so itulah jawapan kamu untuk soalan A. Okey, kita beralih kepada B. Bukan B, iaitu 2 Roman. Okey, dia suruh kamu lukis objek. So, hati-hati ya. Dia bukan suruh kamu lukis imej. Sebaliknya, dia suruh kamu lukis objek bagi imej yang telah pun dibekalkan di sini. So, ini sebenarnya ialah imej ya. So, yang dibekalkan kepada kamu ini sebenarnya ialah imej. So, dia suruh kamu lukis objek. So, lukis objek M bagi imej M tanda di bawah penjelmaan G. G ini adalah satu putaran. Okey, so putaran kamu adalah arah lawan jam. So, kalau ikutkan lawan jam sekiranya diberi objek nak dilukis imej. Tapi bila dah ada imej nak lukis objek, pastinya lawan jam itu dia akan berubah menjadi ikut arah jam lah. So itu konsep yang kamu nak kena tahu. Sebab kalaulah daripada objek kepada imej, ianya akan jadi lawan arah jam. Tapi kita dah ada imej nak melukis objek. So, pastinya dia akan menjadi ikut arah jam. So, koordinat kamu adalah pada
1, 2. So, pusat kita tandalah iaitu 1, 2. So, dia akan duduk di sini. Okey. So, kalau cikgu keluarkan pembaris. Okey. So, kalau cikgu ada pembaris dekat sini. So, kamu bolehlah keluarkan pembaris kamu sendiri. Okey, kita buat garisan dekat sini. Okey. So, kita ada 90 darjah. Alright. So, kamu boleh nampak garisan ini yang kita nak lukis ini adalah garisan 43 darjah. Okey, dekat sini. So, kita nak tambah dengan 90. Okey, kita keluarkan kalkulator. Okey, kita nak lukis 43 tambah dengan 90. Ataupun kamu boleh guna bucu pembaris iaitu 90 darjah lah. Okey, so cikgu ada 133. Okey, kita pusing belah sana. Okey, 133. Okey, kita tengok boleh atau tidak. Oh, tak boleh 133. So, maknanya kita kena cari 43 jugalah. Okey, so 43 juga. Okey, so seharusnya kamu akan ada kepanjangan yang sama lah. Okey, kepanjangan yang sama. Apa maksud cikgu kepanjangan yang sama? So, kamu boleh nampak dekat sini dia adalah 2 kotak. So, ini pastinya 90 darjah dan arah pusingan kamu ialah ikut arah jam. So, koordinat kamu yang asalnya berada di depan ini, so dia bila diputarkan dia akan duduk dekat sini. So, kalau kita teruskan garisan dia, mesti dia akan duduk dekat atas ni. Sebab dia ada 3 kotak dekat sini. So, dia pasti akan jadi dekat sini. Kemudian, dia akan gerakkan 2 dekat sini. Sebab kita ada dekat sini 2. Kemudian, dia turun pula 2. So, turun 2. Okey. Dan kalau ikutkan, inilah bentuknya. So, cikgu lukis. Alright. So, itulah gambaran dia. Cukup dengan kita dapatkan satu koordinat. So, kita buat 90 darjah dekat sini tadi. Kamu boleh pakai bucu pembaris. Letak saja bucu pembaris. Dekat sini, pembaris yang biasa cikgu guna, pembaris transparent tu lah. Okay, yang berwarna kelabu separuh, transparent separuh. So, cikgu letak bucu dekat sini 90 darjah dekat sini. So, kita boleh lukis garisan dengan menggunakan perkiraan kotak. So, kalau ikutkan, inilah kamu punya objek. Okey, so soalan kamu dia nak suruh kamu lukis objek putaran 90 darjah pada pusat 1, 2. So, cikgu harap bolehlah kamu faham untuk soalan nombor 2 Roman ini. So, kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey, soalan kamu kita bacalah sikit. Okey, so PTUV ialah image bagi KLMN. So, dekat sini kita label lah terlebih dahulu. So, PTUV ialah image bagi KLMN. So, ini adalah objek di bawah penjelmaan X. Okey, so ini adalah X. Kemudian, PQRS ialah image bagi PTUV. PQRS ialah image bagi PTUV. So, bawah ni pula. So, di bawah penjelmaan Y. Okey, so kamu ada dua situasi dekat sini. So, dia suruh kamu huraikan selengkapnya Y. Okey, apakah Y? So, dekat sini, kalau kamu tengok antara Y kamu sah-sah yang warna hijau ni lah. Okey, yang warna hijau ni. So, di antara image dan juga objek. So, pastinya ianya adalah pantulan. Memang boleh nampak secara terang. Okey, jap cikgu pusingkan pembaris ni. Okey. Cikgu boleh nampak terus. Ini adalah, mungkin cikgu punya soalan ni sengit sedikit. Okey, so tak apalah. Cikgu mengharapkan kamu boleh nampak apa yang kita nak cuba buat dekat sini. Okey. So, kita ada dekat sini bahawa ini adalah pantulan. So, pantulan kamu ialah pada nilai Y sama dengan 6. Okey, so itulah kamu punya pantulan. So, kita boleh tulis bahawa Y kamu di sini, ataupun kita punya penjelmaan ataupun transformasi Y. So, ianya adalah jawapan pantulan. Okey, pantulan pada paksi. Okey, pada paksi Y sama dengan 6. Okey, so kita dah jumpa untuk soalan nombor 1. Okey, yang kedua. Penjelmaan tunggal yang setara dengan gabungan penjelmaan YX. Okey, so kamu boleh nampak bahawa X ini juga adalah pantulan sebenarnya. Cuma paksi kamu dalam keadaan sengit ataupun kita panggil sebagai condong. Okey, cikgu try lukis dahulu bagaimana keadaan paksi dia supaya kamu boleh nampak bahawa ini adalah pantulan. Okey, jap je. Cikgu lukis dengan lebih baik sedikit. Okey, so ini garisan kamu. Alright. So, untuk soalan kamu untuk X, ianya adalah bucu N dan juga bucu U adalah bucu yang sama.
Okey, so pastinya objek nak menjadi image ini adalah pantulan. So untuk objek dan juga image yang atas ni juga pantulan. So dia kata dekat sini, kamu di sini asalnya ada 2 kali pantulan. So dekat sini dia kata yang tunggal. Dia boleh jadi daripada objek ini menjadi jawapan akhir dekat sini. Tetapi dengan sekali gerak kerja sahaja. Itu maksudnya dia kata penjelmaan tunggal. Okey, yang mana asalnya kita ada YX ataupun XY dekat sini. Ini adalah pantulan. Kemudian ini juga adalah pantulan. So, 2 gerak kerja. So, kali ini dia kata boleh jadi satu saja gerak kerja. So, tunggal. Tapi dia nak apakah YX. So, pastinya untuk YX dekat sini, kita tengoklah daripada objek kamu yang asal dekat sini. Okey, objek yang cikgu tanda dengan warna biru dekat sini. So, nak menjadi image dekat sini, mungkin perlukan sedikit gambaran kemahiran lah. Okey, cikgu sebab cikgu dah try, so cikgu boleh nampak bahawa ini adalah putaran. Okey, so macam mana cikgu boleh nampak putaran? Sebab katakanlah kita ambil ML. Okey, garisan ML. So kalau kita berputar di sebelah sini, okey, so putaran kamu ataupun cikgu lukis dengan lebih proper. So putaran kamu di sebelah sini, okey. So, putaran kamu, garisan ML ini asalnya terbaring. So, dia akan tegak menjadi RQ. So, MN kamu ini dia akan jadi RS. So, NK dia akan jadi SP. Kemudian PQ dia akan jadi KL. So, dia akan jadi putaran lah. Cuma untuk kamu, cikgu sarankan banyak-banyakkanlah buat latihan supaya kamu boleh nampak apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, so penjelmaan tunggal ini tak lain tak bukan, ianya adalah putaran. Okey, so untuk putaran ini kebiasaannya 90 darjah. So kalau kamu tengok dekat sini, asalnya garisan ML. Okey, garisan ML kamu dalam keadaan mendatar, so dia dah menjadi garisan yang sama iaitu RQ. So pastinya daripada mendatar menjadi menegak, so dia akan jadi putaran 90 darjah. Okey, 90 darjah ikut arah jam. Okey, so ikut arah jam. Alright. So pastinya bila melibatkan putaran, dia akan ada pusat putaran iaitu pada pusat. Okey, so pusat putaran inilah yang sebenarnya agak bermasalah sedikit untuk dicari. Tapi tak apa, kamu ada kaedah yang biasa cikgu ajar iaitu kaedah COI. So kita tengoklah titik-titik yang sepadan. Katakanlah cikgu nak memang cikgu akan fokus kepada teknik COI. So kita akan tengok COI, kemudian C kamu ialah center, so kita tak tahu. Okay, so O kamu katakanlah kita pilih satu gambar iaitu cikgu nak ambil koordinat 53. Cikgu nak ambil koordinat dekat sini. Okey, iaitu koordinat 53. So koordinat yang sama juga ataupun yang sepadan dengannya ialah koordinat S. Okey, so koordinat S kamu kalau ikutkan ianya ialah 48. Okey, so kamu ada macam tu. So kita akan teruskan dengan jawapan. Sebab 4 dan 8 untuk image ini sebenarnya ialah jawapan. So kita akan ada sama dengan, kemudian lepas sama dengan kita akan ada kurungan. Okey, so dalam kurungan kita akan ada tolak dan di luar kurungan kita akan ada tambah. So ingatlah bahawa langkah-langkah ni, okey, langkah kerja untuk teknik COI. Dan sebelum kita mulakan untuk meletakkan nilai, kita tengoklah putaran kamu ialah 90 darjah ikut arah jam. So apabila ikut arah jam, negatif akan muncul di sebelah atas. Kalaulah dia di bawah, bermaksud 90 darjah lawan arah jam. Okey, so kita nak isi nilai 4, kita akan ambil arah bertentangan. Okey, so memandangkan kita nak ambil di sebelah 4, tapi kita akan bermula di sebelah kanan lah. So kita akan ambil Y, kemudian 3, kemudian X. Okey, dan untuk mengambil nilai 8 di sebelah kanan, kita akan ambil di sebelah kiri. So pastinya nilai kamu adalah X, 5 dan juga Y. So kita ada X, kita ada 5 dan juga kita ada Y. Okey, so di sini bermulalah kamu punya langkah kerja. Okey, cikgu tarik sedikit. So kita akan buat persamaan linear serentak. So kita akan ada 4 sama dengan negatif Y tambah 3 tambah X. Kemudian kita akan ada 4 tolak dengan 3 sama dengan negatif Y tambah X.
Okey, so kita akan ada nilai yang pertama iaitu 1 sama dengan X tolak Y. Okey, selesai. So, yang seterusnya kita akan ada 8 sama dengan X tolak 5 tambah Y. Okey, kemudian kita akan buat pergerakan sedikit. So, 8 tambah 5 sama dengan X tambah Y. Okey, so 8 tambah 5 nilai kamu ialah 13. 13 sama dengan X tambah Y. Okey, so kita dah dapat kedua-duanya. So, kita keluarkanlah kalkulator. Okey, so kita guna mode. Kemudian kita ambil, terlajak lah pula. Okey, so kita ambil mode. Kita ambil EQN1, unknown 2. So, A1 kamu ialah nilai 1 dekat sini. Tidak ditulis bermaksud 1. So, B1 kamu adalah negatif 1. So, C1 adalah nilai 1. Kemudian nilai A2 adalah 1 lagi sekali. Nilai B2 juga 1 lagi sekali. Dan yang terakhir C2 iaitu 13. Kita dapatlah koordinat 7 dan juga 6. Okey, so kita dapatlah koordinat bahawa iaitu koordinat untuk pusat putaran ialah 7 dan juga 6. So, kalau kamu tak percaya, barulah kamu try lah lukis kedudukan 7, 6 dekat mana? 7, 6 dekat sini. So, kamu tengoklah garisan ini. Sekiranya kita panjangkan dan sekiranya kita panjangkan ini. So, betul atau tidak ini adalah 90 darjah. So, mungkin nampak serabut sedikit. Okey, mungkin sebab lukisan cikgu dah bertindih-tindih. So, dia dah nampak sedikit serabut. Okey, so seharusnya kamu cubalah. Okey, barulah kamu boleh alami sendiri. Okey, so macam itulah cikgu guna untuk mendapatkan pusat putaran. Okey, so kita beralih kepada soalan yang hampir kepada penghabisan. So, EFGH ialah image bagi PQRS. Okey, ada pula tersasul dekat situ. So, EFGH ialah image. Okey, so kita tengok ini adalah image. Okey, so mungkin kita padam sedikit. Okey, sebab kita nak tengok gambar dia. So, EFGH ialah image kepada soalan tadi. So, EFGH ialah image kepada PQRS. Okey, kepada PQRS. Okey, so sekejap sebab kita bergerak-bergerak, so dia jadi sedikit pening lah. Okey, so ini adalah image. So, ini adalah objek. So, kalau kamu tengok gambar kamu ini membesar. Okey, dia membesar tetapi dalam keadaan songsang. Ketahuilah bahawa soalan kamu apabila pembesaran itu dalam keadaan songsang, dia punya faktor skala. Sebab dia minta dekat sini faktor skala. Okey, so kalau ikutkan faktor skala, dia akan jadi negatif lah terlebih dahulu. Okey, faktor skala apabila ianya adalah gambar yang songsang. Okey, so dia akan menjadi gambar ataupun faktor skalanya ialah negatif. Okey, so kita akan buktikan apakah nilai dia berdasarkan rumus, iaitu image per dengan objek. Okey, so image kamu kalau ikutkan dekat sini senang, kita ambil yang garisan FG ni. So, FG kamu ialah 3 keadaan garisan dia ataupun kotak dia. So, RQ kamu ini adalah 1. So, ini adalah garisan yang sepadan lah setelah dia membesar daripada RQ menjadi FG. So, bermaksud kamu punya faktor skala ialah 3. Cuma keadaan garisan ataupun keadaan gambar kamu ini songsang. Bermaksud dia akan jadi negatif 3 lah jawapannya. Okey, so faktor skala kamu adalah negatif 3. Okey, dan yang terakhir, so diberi bahawa sisi 4 EFGH. Okey, kita kecilkan sedikit gambar. Okey, diberi bahawa sisi 4 EFGH ialah satu kawasan yang mempunyai luas. Okey, kita tulis dahulu rumus kamu ialah luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. So, kita tengoklah apa yang diberi, EFGH. So, EFGH yang diberi ini sebenarnya ialah image. So, yang diberi ini adalah 316.8. Ini ialah image. So, dia nak objek iaitu PQRS. So, tak susah sebenarnya. So, kita masukkan sahajalah nilai. Image kita dah tahu iaitu 316.8. So, kamu punya K iaitu faktor skala tadi, negatif 3. So, kita buatlah negatif 3 berkuasa 2. Alright. Dan darab dengan luas objek. So, ini kamu tekanlah kalkulator. Seharusnya kamu boleh dapat terus bahawa nilai ataupun luas bagi gambar rajah objek ialah 35.2. Okey.
So mungkin panjang lebar sedikit penerangan cikgu untuk hari ini, dan mungkin cikgu memperlahankan sedikit rentak untuk hari ini supaya kamu boleh dapat sebenarnya apa yang telah cikgu cuba bincangkan, daripada soalan A sampai B untuk setakat sekarang ni. So seperti biasa, sekiranya kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba ajarkan, jangan lupa untuk mengajar rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. So jangan lupa untuk tinggalkan ruangan komen di bawah dengan sebarang komen ataupun mungkin soalan yang nak cikgu cuba selesaikan. Boleh sangat-sangat dialu-alukan. Dan juga jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe, tanda sokongan kepada cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi untuk soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.